Assalamualaikum semua. Semua sihat hari ni? Sihat. Okey, baiklah. Kita tunggu lagi seorang masuk sebab sekarang ni baru ada 19 orang. Jadi kita tunggu lagi seorang untuk cukupkan bilangan ahli kelas kita lah. Semua 20 orang kan? Okey, kita tunggu lagi seorang masuk. Lepas tu baru kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Okey. Kelas kita dah cukup 20 orang, termasuk cikgu jadi 21 orang. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu nak seorang wakilah lelaki baca doa. Muhammad Adam, awak baca doa. Okey, siap baca doa. Okey, jadi cikgu akan menayangkan satu video yang cikgu ambil dari YouTube. Jadi cikgu nak semua murid menumpukan perhatian dan juga menggunakan pendengaran dan juga penglihatan. Sebab cikgu ada soalan lepas awak semua menonton video nanti. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Okey, baiklah. Selepas kita menonton video tadi, semua pun dah tonton kan? Jadi cikgu ada beberapa soalan yang cikgu nak ajukan. Jadi, bila cikgu beri soalan, cikgu nak awak semua jawab soalan yang cikgu berikan tu di grup WhatsApp, iaitu di grup kelas kumpulan kita lah. Jadi awak semua tulis jawapan di situ. Nanti cikgu akan baca jawapan awak semua secara rawak. Jadi cikgu nak jawapan yang awak jawab tu tak ambil masa yang lama pun. Jadi cikgu nak dalam seminit cukup kot rasanya. Seminit. Lepas tu tujuan cikgu buat soalan ni adalah ada untuk menguji sama ada masa tonton video tadi awak betul-betul lihat dan dengar secara teliti ataupun tidak, ataupun mengelamun ke lain. Jadi itulah sebab cikgu nak buat soalan ni, untuk menguji awak semua. Okey, kejap ya. Cikgu nak pakai spek dulu sebab cikgu tak nampak nanti. Kejap Okey, soalan pertama ialah apakah mesej yang ingin disampaikan di dalam video tersebut? Soalan kedua ialah apakah nilai murni yang telah diselitkan di dalam video tadi? Okey, yang ketiga pula ialah apakah tajuk novel yang berkaitan dengan cerita dalam video yang cikgu telah tayangkan tadi? Okey, baiklah. Jadi cikgu pun dah tengok jawapan awak semua di grup WhatsApp tadi dan ramai pun jawab dengan betul. Jadi cikgu tahulah semua pelajar cikgu ni menumpukan perhatian semasa video tadi ditayangkan. Jadi ramai jawab dengan betul. Soalan satu adalah unsur keagamaan, dan nombor 2 adalah nilai murni kejujuran, dan yang ketiga adalah novel naratif August Sholto.
Jadi pembelajaran hari kita hari ini adalah mempelajari nilai-nilai murni keagamaan yang terdapat dalam bab 6 dan 7 novel naratif Ogochoto. Jadi cikgu nak buat persamaan dan juga perbezaan, dan persamaan video tadi dengan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai murni agama dan juga unsur agama yang terdapat dalam novel naratif Ogochoto tadi. Dan juga perbezaannya adalah keadaanlah yang berbeza. Yang video tadi berkaitan ibu dan anak, dan novel naratif ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak tanya, apakah yang difahami oleh awak semua tentang unsur keagamaan ini? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Ya, Muhammad Adam. Apa yang awak rasa unsur keagamaan ini tentang apa? Okey, Muhammad Adam jawab adalah kepercayaan kepada Tuhan. Boleh diterima, betul juga. Orang lain? Ada yang jawab? Ya, Nordiana. Okey, Nordiana jawab adalah aktiviti ataupun pegangan kepada Tuhan melalui kehidupan harian. Boleh diterima juga, betul juga. Okey, terima kasih semua. Jadi cikgu nak memulakan aktiviti dulu. Jadi kita nak main satu permainan, iaitu permainan Kahoot. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak awak semua bersedia untuk menjawab beberapa soalan di aplikasi Kahoot tersebut, dan link Kahoot tersebut cikgu akan berikan di ruangan komen Google Meet. Jadi cikgu nak awak semua tekan link tersebut dan jawab soalan di situ. Jangka diambil adalah 3 minit saja, tak lama pun. Okey? Okey, baiklah. Semua pun dah masuk di Kahoot. Jadi nombor pin Kahoot tersebut adalah 06091665. Dapat tak? Okey, cikgu ulang balik. 06091665. Okey. Semua masuk Soalan pertama. Apakah unsur keagamaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, habis. Soalan kedua sangat senang Adakah unsur keagamaan ini terselit dalam novel Ogochoto? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada 13 lagi, semua orang dah jawab. Bagus. Soalan ketiga adalah apakah unsur keagamaan ini termasuk dalam nilai-nilai murni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, semua dah jawab. Jadi kat sini cikgu nak ucapkan tahniah kepada pelajar yang dapat menjawab soalan yang cikgu berikan tadi dengan betul dan juga tepat. Berikan tepukan. Okey, baiklah. Selepas kita menjawab soalan di aplikasi Kahoot tadi, cikgu akan menayangkan slide tentang unsur agama dan juga nilai-nilai murni yang terdapat di dalam bab 6 dan 7 novel naratif Ogochoto ini yang betul. Jadi, apabila cikgu tayangkan slide di depan, cikgu nak semua pelajar mencatat nota dan memberikan perhatian semasa cikgu menayangkan slide tersebut. Boleh? Okey. Unsur keagamaan. Agama merupakan pegangan hidup manusia, prinsip, amalan dan juga nilai yang terkandung dalam agama tersebut dijadikan panduan dalam menjalani hidup dan seterusnya dalam menghadapi cabaran. Yang kedua adalah segala aktiviti yang berkaitan kepercayaan kewujudan Tuhan dan mengagungkan Tuhan merupakan unsur agama. Yang ketiga adalah
Unsur keagamaan juga merupakan nilai-nilai murni. Antara nilai-nilai keagamaan adalah sabar, murah hati, sopan santun, hormat menghormati, jujur, ikhlas, keinsafan, ketuhanan, keadilan, menepati janji dan yang terakhir sekali adalah kebenaran. Antara unsur keagamaan yang terdapat dalam bab 6 adalah merendah diri, keinsafan, kebenaran, ketuhanan dan kelima adalah hormat menghormati. Manakala nilai-nilai murni keagamaan yang terdapat dalam bab 7 adalah menepati janji, keinsafan, ketuhanan dan juga keadilan. Okey, baiklah. Jadi kita pergi kepada pembentukan sasiah. Jadi cikgu nak tanyalah, apa yang awak semua fahami dengan pembentukan sasiah diri seseorang? Ya, Amira. Awak nak jawab apa? Amira jawab, pembentukan sasiah diri ini merupakan sifat-sifat seseorang individu. Ya, boleh diterima. Jadi ada orang nak jawab lagi? Ada yang siapa tahu? Tak tahu. Jadi cikgu akan tayangkan slide tentang pembentukan sasiah diri ini. Jadi cikgu nak awak semua menumpukan perhatian dan pandang mata cikgu. Pandang depan sini. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, jangan pandang mana-mana pun. Pandang depan ni. Moga cikgu tahu awak semua fokus masa cikgu membentangkan slide ini. Pembentukan sasiah. Pembentukan sasiah ini menurut Islam adalah merupakan kewajipan semua pihak, bermula daripada ibu bapa, pendidik, masyarakat, pemimpin dan yang lebih penting adalah diri remaja itu sendiri. Menurut Wan Azmi 1992, pembentukan sasiah ini merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri, sama ada perubahan itu ke arah positif ataupun negatif. Maka, fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman ataupun luaran. Abdullah Nasir 1994 mendefinisikan pembangunan sasiah merupakan 4 unsur dasar iaitu pembinaan akidah, kepercayaan, ibadah, ritual, akhlak, etika dan moral dan juga penampilan iaitu mazhar. Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sasiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia. Unsur dalaman terlihat menerusi tingkah laku luaran. Tingkah laku ini dinamakan akhlak, iaitu terjemahan daripada akidah dan juga amalan atau ibadah seseorang. Tingkah laku luaran individu adalah berdasarkan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak. Maka menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. Jadi cikgu nak mulakan aktiviti. Jadi cikgu nak setiap pelajar membahagi kepada 4 kumpulan, iaitu satu kumpulan sebanyak 5 orang pelajar. Cikgu nak setiap kumpulan mencari 3 unsur keagamaan dan kaitkan dengan pembangunan sasiah diri seseorang. Nanti cikgu tunjukkan contoh macam mana nak kaitkan unsur keagamaan itu dengan pembangunan sasiah seseorang diri. Unsur keagamaan sebagai ciri-ciri pembentukan sasiah diri. Contohnya yang cikgu kata nak tunjukkan tadi adalah contoh cikgu ambil unsur keagamaan dalam notebook aku contoh tu, cikgu ambil tepati janji. Okey, huraian dia, tepati janji merupakan unsur keagamaan kerana dalam Islam menepati janji adalah perkara yang perlu kita tunaikan dan orang yang tidak menunaikan janji dipanggil munafik. Okey, contoh tepati janji merupakan ciri-ciri pembentukan sasiah diri seseorang kerana mampu melatih sifat seseorang individu. Jika seseorang murid menepati janji, menandakan dia adalah orang yang patuh pada agamanya. Sifat tersebut mampu membentuk sasiah diri pelajar untuk menjadi orang yang lebih berjaya kerana dia tidak pernah
tidak melaksanakan sesuatu perkara yang telah disuruh ataupun dikatakan oleh guru. Penegasannya, jika seseorang itu tidak menepati janji, pasti akan mendatangkan perkara yang negatif terhadap dirinya kerana tidak ada orang akan mempercayai dia lagi. Demikian jelaslah bahawa menepati janji merupakan ciri-ciri pembentukan sasiah diri. Jadi, cikgu nak setiap pelajar buat cari unsur agama dan terangkan macam cikgu tunjuk contoh tadi. Tapi awak semua tak boleh ambil contoh yang cikgu bagi tadi dah. Tak boleh ambil tepati janji dah. Jadi cikgu nak setiap pelajar dalam kumpulan dia berbincang dekat grup WhatsApp. Boleh guna grup WhatsApp, berbincang, cari 3 unsur agama dan bincangkan macam cikgu tunjuk contoh tadi. Okey? Cikgu beri masa 5 minit sahaja. Masa pun 5 minit pun sudah tamat. Jadi cikgu harap semua pelajar dalam kumpulan masing-masing pun dah mencari unsur agama dan tulis penjelasan yang sewajarnya. Jadi cikgu nak setiap kumpulan lantik satu ketua untuk bentangkan kepada cikgu tentang unsur-unsur agama yang telah dihuraikan. Jadi, cikgu akan panggil setiap ahli kumpulan, ketua mereka secara rawak lah. Jadi, kumpulan mana yang tidak membentang, cikgu nak kumpulan tersebut mencatat nota dan lihat isi-isi penting yang telah dikeluarkan oleh kumpulan pembentang. Boleh, okey? Bagus, boleh. Okey, baiklah. Untuk pembentangan ni, cikgu nak satu kumpulan bentang satu isi je untuk satu unsur agama je. Dan unsur agama kumpulan ni jangan sama dengan kumpulan yang lain. Faham kan? Okey. Okey, kumpulan 1, kumpulan Muhammad Adam, silakan. Saya Muhammad Adam, saya mengambil unsur agama keinsafan. Uraian dia, keinsafan ini ialah apabila kita bertaubat dari tidak melakukan kesilapan lama. Contohnya, keinsafan ini penting kerana sedar dari kesilapan kita sendiri dan kita perbaiki diri kita apabila kita insaf dengan diri kita sendiri. Penegasannya, jika kita tak ada sifat ini, manusia tetap akan lakukan dosa sebab tidak mengaku atas kesilapan yang dia telah lakukan. Okey, kumpulan 2, kumpulan Muhammad Hazrin Hakim, silakan. Saya Muhammad Hazrin Hakim. Saya mengambil unsur ketuhanan. Huraiannya, ketuhanan ialah percaya pada Tuhan atau menjalankan perintah dari Allah. Contohnya, ketuhanan ini penting dalam menjalani kehidupan harian sebagai hamba dan patuh kepada ajaran Islam. Penegasannya, jika tak ada sifat ketuhanan ini, pasti kita akan jauh tersesat dari agama. Okey, kumpulan seterusnya, kumpulan 3. Saya Siti Fatimah, saya mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan ketiga. Kami memilih unsur agama hormat menghormati. Hormat menghormati ini adalah pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan dan berhemah kepadanya. Contohnya, hormat menghormati ini penting dalam memupuk masyarakat yang beradab kepada orang lain. Penegasannya, jika kita tak amalkan amalan hormat menghormati ini, pasti negara kita akan menjadi kacau bilau dengan pergaduhan sana sini. Okey, kumpulan seterusnya. Saya Fatihah dari kumpulan 4. Kami memilih unsur keagamaan keadilan. Huraian dia, keadilan adalah kebenaran adil secara moral mengenai sesuatu hal, baik mengangkat benda ataupun orang. Contohnya, kita perlu berlakuan adil dalam kehidupan kerana bila adil dalam sesuatu perkara, pasti sesuatu perkara itu tidak berlaku lagi. Penegasannya, bila kita tak adil, yang salah tak dihukum, masalah akan berulang lagi. Okey, kumpulan terakhir, kumpulan 5. Saya Izzati mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan 5. Kami memilih
unsur agama jujur. Huraian dia, jujur adalah perkataan yang diungkapkan seseorang itu yang benar. Contohnya, bercakap jujur sangatlah dituntut dalam Islam kerana merupakan salah satu sifat yang baik. Penegasannya, bila kita bercakap bohong, tak jujur, pasti orang tidak akan percaya pada kita lagi. Okey, terima kasih semua. Okey, baiklah. Setelah cikgu tengok pembentangan awak semua tadi adalah sangat bagus. Dan cikgu boleh pujilah awak semua, maknanya awak memang tahu nak menghurai sesuatu unsur agama dan kaitkan dengan sasiah diri. Cikgu tengok ramailah pilih isi keinsafan, ketuhanan, hormat menghormati, keadilan, kejujuran dan banyak lagi lah unsur agama yang dipilih. Tahniah semua. Okey, baiklah. Bagi latihan pengukuhan, cikgu ada buat beberapa soalan di dalam ED Puzzle. Jadi awak semua tak perlu buka ED Puzzle tersebut. Cikgu je yang buka. Jadi cikgu akan tayangkan di dalam Google Meet ini. Bila soalan tersebut diberhentikan, cikgu berhenti. Jadi awak semua perlu jawab. Tak kisahlah siapa yang volunteer nak jawab ataupun tak ada siapa yang jawab, cikgu panggil nama dia. Okey? Okey. Soalan pertama adalah, akan tetapi di pulau yang menempatkan orang tua pada kedudukan tinggi, penduduk itu meramalkan kegagalan penuh si resi muda itu. Siapa nak jawab soalan yang pertama ini? Ya, Fatihah. Awak nak jawab? Okey. Ya, betul. Jawapan dia adalah hormat menghormati. Soalan kedua ialah, resi muda bertambah yakin bahawa Tuhan tidak pernah berlaku silap apabila menghantar isyarat-isyarat ke dunia ini. Siapa nak jawab soalan nombor 2 ini? Ya, Hazri Hakim. Kejujuran? Bukan, salah. Cuba lagi. Ya, betul. Ketuhanan. Soalan nombor 3 pula ialah, kebenaran hanya akan ditemui di dunia akan datang di hadapan Tuhan. Siapa nak jawab soalan nombor 3? Ya, Fitriana. Awak nak jawab? Okey. Ya, betul tu. Jawapan dia adalah kebenaran. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan nombor 4 ialah, dia percaya bahawa Tuhan akan tiba dari samudra. Siapa nak jawab? Ya, Batrisha. Awak nak jawab? Ya, jawapan dia apa? Ya, betul tu. Ketuhanan. Okey, soalan nombor 5 iaitu soalan terakhir ialah, kupandang tapak tangan kananku, sepotong jari manis itu sudah bercerai dari pangkalnya. Siapa nak jawab soalan nombor 5 ini? Ya, Fatimah. Awak nak jawab? Jawapan dia apa? Berani? Bukan berani. Cuba lagi. Ya, betul. Menepati janji. Okey, baiklah, kita semua pun telah menjawab soalan tadi. Jadi, berikan tepukan kepada semua yang telah berjaya menjawab soalan tadi. Okey, baiklah, setelah kita menjawab soalan tadi, cikgu pun dah tahulah kefahaman awak semua. Jadi, ada jawab yang salah dan ada jawab yang betul. Tapi, selepas jawapan yang salah tadi, boleh perbaiki dan dapat menjawab dengan betul kembali. Jadi, semua jawab dengan betul lah. Tahniah semua. Jadi, cikgu tahulah yang awak semua ni menumpukan perhatian semasa cikgu mengajar. Okey, baiklah. Jadi, kita pun dah sampai di penghujung pembelajaran kita. Jadi, ada sesiapa tak nak tanya ataupun tak faham tentang pembelajaran hari ini? Ada tak? Okey, tak ada. Okey, kalau awak pun tak ada soalan yang nak bagi ke cikgu, cikgu yang nak bagi soalan dekat awak semua. Jadi, cikgu bagi soalan ini, sesiapa nak jawab, angkat tangan ataupun
tekan voice tu, cakap saya nak jawab. Kalau tak ada siapa nak jawab, cikgu panggil nama. Okey? Soalan pertama, senaraikan unsur-unsur keagamaan bab 6 dan 7 novel naratif Ogo Shoto. Siapa nak jawab? Ya, Zati, awak nak jawab? Okey, jawab. Betul. Okey, Zati jawab. Unsur keagamaan yang terdapat adalah merendah diri, keinsafan, kebenaran, ketuhanan, hormat menghormati, tepati janji dan juga keadilan. Tepuk tangan pada Izzati sebab jawab dengan betul sekali. Terima kasih Izzati. Soalan kedua adalah terangkan secara ringkas kenapa unsur agama ini merupakan pembentukan sasiah diri. Okey, siapa nak jawab soalan nombor 2 tadi? Ya, Nurul Huda Izzati, awak nak jawab? Okey, boleh jawab? Okey, tak apa, cuba je boleh. Ya, betul tu Huda. Huda jawab, agama ini penting kerana merupakan titik tolak kepada seseorang untuk melakukan perkara baik ataupun buruk. Tahniah Huda, betul jawapan awak tu. Soalan ketiga iaitu soalan yang terakhir lah. Soalan yang sangat senang, cikgu nak tanya siapa-siapa pun lah nak jawab. Soalan ketiga adalah apakah yang diperolehi melalui pembelajaran hari ini? Siapa nak jawab? Ya, Nisa, awak nak jawab? Boleh? Boleh cuba? Boleh terima Anissa jawab. Apa yang diperolehi hari ini adalah mempelajari unsur-unsur agama yang terdapat dalam bab 6 dan 7 novel naratif Ogo Shoto dan mempelajari agama sebagai pembentukan sasiah diri. Okey, sekarang cikgu nak buat sedikit rumusan. Jadi cikgu nak tahu unsur agama ini bukannya berada dalam sebuah novel sahaja tapi juga dalam kehidupan harian kita. Betul? Kan? Ya. Unsur agama ini juga merupakan penerapan dalam membentuk sasiah diri seseorang. Tanpa agama juga mungkin diri seseorang tidak dapat dibentuk dan mungkin lari dari jalan yang benar. Jadi kita pun dah bersoal jawab. Cikgu pun dah tahu apa yang awak semua faham melalui soalan yang cikgu ajukan dan semua pun faham sebab apa soalan yang cikgu ajukan pun awak semua boleh jawab. Pandai betul lah kelas cikgu ajar ni. Jadi sebagai akhir pembelajaran kita, cikgu nak ajar awak sebuah lagu tentang sasiah diri ni ataupun unsur agama ini. Nak? Laju je korang kalau bab lagu ni, laju je. Okey, kejap cikgu ambil cikgu punya bahan bantu mengajar. Sekejap. Okey, baiklah. Ini adalah lagu yang cikgu telah tulis kat whiteboard ni. Jadi awak semua boleh lihatlah tajuk lagu dia, sasiah diri. So hari ni bilangan yang datang, lepas tu hari-hari ni dan juga masa pukul 9 hingga 9 pagi. Okey, nanti cikgu letak whiteboard ni dekat bawah untuk senang awak semua tengok lah. Tak apa kan, tengok muka cikgu sekejap kan, sekejap je untuk cikgu ajar ni Okey. Okey, ni tajuk lagu tu adalah Sasiah Diri. Okey, cikgu nyanyi dulu, ajar. Nanti awak semua dengar dulu, okey? Nanti lepas cikgu ajar yang ni, cikgu nyanyi, lepas tu awak ikut. Lepas tu yang ni cikgu ajar dulu, okey? Cara nyanyi lagu ni macam ni. Agama penting dalam membentuk sasiah diri. Tepati janji agar dipercayai. Merendah diri agar dihormati. Hormat menghormati agar dipandang tinggi. Itulah hidup yang penuh sasiah diri. Senang kan? Cikgu ulang balik
Agama penting dalam membentuk sasiah diri. Tepati janji agar dipercayai. Merendah diri agar dihormati. Hormat menghormati agar dipandang tinggi. Itulah hidup yang penuh sasiah diri. Okey, boleh kan? Bagus. Jadi cikgu nyanyi, awak ikut. Okey? Agama penting dalam membentuk sasiah diri. Tepati janji agar dipercayai. Merendah diri agar dihormati. Hormat menghormati agar dipandang tinggi. Itulah hidup yang penuh sasiah diri. Pandai bersama. Suara awak semua lagi sedap lah pasal cikgu. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Maaflah kalau cikgu terkasar bahasa, tersilap bahasa. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum.